Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi kita pada pagi ini di dalam sesi tadabbur Al-Quran secara muka surat, insya-Allah. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan moga-moga kita akan dapat mengambil apa-apa yang terbaik yang mampu kita laksanakan pada pagi ini, yang mampu kita bacakan, yang mampu kita diskuskan, yang mampu kita bersama-sama insya-Allah untuk melihat apakah dia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan lihat muka surat 497 insya-Allah. Muka surat 497 daripada surah Ad-Dukhan, dan hari ini kita akan baca ayatnya agak banyak iaitu daripada ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-39 ayat 19, 29 dan 39 sehingga 39. Jadi lebih kurang kita ada 20 ayat insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita masih lagi secara keseluruhannya iaitu menyambung secara keseluruhannya di dalam muka surat ini. Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan juga Firaun, dan kemudian selepas daripada itu ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, dan kemudian Bani Israel iaitu orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang datang pula melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menguji mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan kemudian tu yang terakhirnya ialah betapa hinanya manusia ini, betapa hinanya apa-apa yang manusia kumpulkan atas dunia ini, dan kemudian terpaksa ditinggalkan dan digantikan dengan kaum yang lain. Jadi insya-Allah itu kandungan secara ringkasnya daripada muka surat 497 kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu 'alallahi inni atikum bisultanin mubin wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna haula'i qaumum mujrimun. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah bacakan tadi daripada ayat ke-19 sehingga ayat 22 untuk kita memberkati majlis kita pada pagi ini. Jadi ayat ini sambungan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kata-kata di antara Nabi Musa dan juga Nabi Musa dan juga Firaun. Jadi ketika dia berdebat, ketika bersembang, ketika berkata, ketika berhujah di antara Musa dan juga Firaun ini, antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi Musa ialah alla ta'lu 'ala Allah. Janganlah kamu menyombong diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sebaliknya kita boleh faham apa, iaitu bahawa Firaun ini menyombong terhadap Allah. Bagaimana menyombongnya Firaun ni kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan tahap klimaknya dia mengaku dia ni adalah Tuhan. Allah ni bukan Tuhan, dialah Tuhan. Jadi itulah di antara kejahatan, kita katakan kejahatan Firaun, yang mana merampas, bukan sahaja syirik biasa tapi syirik yang besar, iaitu merampas Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, merampas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, memberitahu kepada Nabi Musa supaya berkata kepada Firaun ni, alla ta'lu, wahai Musa, beritahu kepada dia ni, jangan kamu bersombong, jangan tatakabbaru, jangan kamu tatajabbaru Allah, inni atikum bisultanin mubin. Aku bawa kepada kamu ni banyak sangat sultan. Sultan ni artinya ialah hujah-hujah, artinya ialah tanda-tanda. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Musa kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu ada 9 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Nabi Musa kepada Firaun. Itu adalah sultannya, itu adalah hujahnya, nak tunjukkan bahawa sebenarnya kamu ini tidak berkuasa, yang berkuasa itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dibuat oleh Firaun ni kepada Nabi Musa setelah daripada dakwah, bukan dia kacau Firaun, bukan dia usik fizikal Firaun, tidak, tetapi dia hanya berdakwah saja, memberitahu saja. Tapi Firaun terasa terancam.
Dia seolah-olah Musa ni mengancam hidupnya, mengancam kerajaannya, mengancam segala-galanya, apa yang dibawanya. Lalu dia nak apa? Dia nak bunuh Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut Nabi Musa lah. Jadi sebab itulah Nabi Musa berkata di sini, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku minta berlindung. Aku berlindung kepada Allah Taala, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Jadi tengok sini kan, maknanya Nabi Musa ni berani. Jadi kita ni kan sebagai orang Islam ni kan sepatutnya berani. Berani apa? Berani untuk menghadapi. Sebab apa? Sebab ada bersama dengan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus takut? Kenapa patut takut kepada manusia-manusia? Bukanlah makna kita tak takut ni, kita takut sebagaimana kita tak takut pada rimau. Makna kita ertinya kita pergi pada rimau, tidak. Kita melakukanlah apa yang sepatutnya dilakukan. Cara-cara dan sebagainya kan, yang mengelakkan kita ini daripada terkena siksaan oleh musuh dan sebagainya. Tetapi janganlah perasaan takut itu menghalang kita ni daripada terus untuk menyatakan sesuatu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jadi Nabi Musa ni dia hendak direjam oleh Firaun, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Aku uztu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung, tak apa, aku ada bersama dengan aku, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Lalu dia kata apa? Antarjumun. Kenapa? Jadi dari sini antarjumun maknanya kamu ni nak rejam aku. Aku tahu kamu ni nak marah kepada aku dan kamu akan rejam aku dan seksa aku dan macam-macam lagi. Tapi aku ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wa illam tu'minu li fa'tazilun. Musa ni memberi alasan, hujahkan kepada Firaun ni. Kalau kamu tak setuju dengan aku, tak apa, tinggalkanlah aku. Fa'tazilun. Tinggal aku artinya apa? Janganlah hero aku. Kenapa kau sibuk nak kacau aku? Itulah kata-kata kita kan. Kalau kita kata pada hari ini, katakan, aku nak dakwah, aku tak kacau kau. Aku cerita saja apa yang betul dan apa yang salah. Dan kemudian kau tak setuju, sudahlah. Fa'tazilun. Tinggalkanlah aku. Ini tidak kan. Bukan sekadar dia nak tinggal, bukan dia nak tinggalkan, bahkan dia kacau lagi, bahkan dia nak rejam, dia nak bunuh lagi. Fada'a rabbahu annaha ulai qaumun mujrimun. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Ini ceritanya samalah seperti Nabi Nuh alaihi salam yang telah berdakwah selama 950 tahun, Nabi Nuh. Tapi Nabi Musa ni begitu juga dengan Firaun, dah berdakwah dah penat dah, kita katakan dah habislah nampak gayanya, macam tak ada gaya lah nak beriman ni. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, an haula'i qaumun mujrimun. Mereka ni memang kumpulan yang jahat, memang perangai dia jahat, memang orang-orang yang jahat. Haula'i mujrimun, yang kita nak kata ialah yang penjenayah. Dalam bahasanya mujrim kat sini. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttabaun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankanlah apa yang diminta oleh Nabi Musa. Maknanya sini Nabi Musa ni taklah bertindak tu pandai-pandai sendiri. Tak adalah dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah Taala izinkan dia untuk berjalan, iaitu membawa Bani Israel ini daripada negeri Mesir. Sebab Bani Israel inilah orang yang beriman pada masa itu dengan Nabi Musa AS, walaupun selepas daripada itu ada masalah, tapi pada masa itu dia beriman kepada Nabi Musa AS, dan kemudian Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Musa, dan kemudian Allah Ta'ala izin kepada Nabi Musa supaya fa'asri. Jadi ada dua sini bacaan, fa'asri dengan fasri. Alif tu kadang-kadang ada baris, ada bacaan yang tak ada baris. Jadi fa'asri, kita semua kita baca fa'asri. Fa'asri itu makna bawa berjalan dah bi ibadi dengan hamba-hambaku lailan. Jadi bila kita sebut perkataan Isra tu artinya ialah berjalan pada waktu malam dalam bahasa Arabnya. Jadi Isra dan Mi'raj maknanya Nabi SAW berjalan pada waktu malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj itu ialah naiknya ke langit. Jadi fa'asri, maka bawalah kamu wahai Musa bi ibadi, iaitu hamba-hambaku Bani Israel ini lailan pada waktu malam, innakum muttabaun. Tapi ingat kamu ini muttabaun, kamu ini diikuti. Maknanya diikuti itu apa? Maknanya Bani Israel, Firaun dan juga tentera-tenteranya, dia mengikuti kamu daripada belakang. Bukannya dibiarkan kamu. Muttabaun, kamu diikuti. Watrukil bahra rahwan.
Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata, ni ceritanya direngkaskan ada tempat lain kalau kita nak baca dengan lebih detail lagi. So banyak tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan di tempat-tempat yang tertentu begini, di tempat tertentu begini. Jadi kalau kita nak tengok keseluruhan kisahnya, maka kita tengoklah semua daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan sedikit part daripada cerita tersebut. Kerana apa? Mengikut ulama tafsir kata kerana bersesuaian dengan tema kepada setiap surah tu. Jadi kita tahu kan tema surah ini kita telah ceritakan semalam dalam sesi yang sebelum daripada ini, iaitu pada muka surat 496. Jadi sekarang ni kita tengok apabila Nabi Musa telah melalui laut tersebut. Laut tu telah terbelah dah. Kemudian Nabi Musa dan juga Bani Israel melintasi laut itu. Kemudian naik ke atas sebelah sana, Laut Merah. Kemudian laut tu masih terbuka. Jadi ertinya sini rahwan tu ertinya ialah sakinan, rahwan terbuka. Sakinan rahwan tu maknanya tenang dan terbuka. Itu kan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, kalau seekor kuda tu, kuda tu dia kata al-khailu, al-khailu rahwan dia kata dalam bahasa Arab. Iaitu kuda itu bila dia kalau liar tu kan, dia tenang kan, dia baik tu kan. Itu panggil sakinan. Al-khailu rahwan. Kuda tu tenang. Ada juga dalam bahasa Arab lagi ialah kalau seorang lelaki, seorang yang berdiri, seorang lelaki dia berdiri macam kita sembahyang kan. Kalau kita sembahyang kita buka sikit kaki kita, terbukalah makna kaki tu kan. Maknanya kalau ada anak kucing ke boleh lalu di sebelah bawah tu. Itu nama dia ar-rajulu. Ar-rajulu waqafa rahwan. Seorang lelaki dia berdiri tapi kakinya terbuka sikit maka boleh lalu. Jadi rahwan ini dalam bahasa Arab maknanya ialah tenang dan terbuka. Maknanya kalau laut tu pada ketika tu laut tu tenang maknanya dia tak bergerak, dia masih dan terbuka lagi. Jadi kalau kita ikutnya kan, kalau kita dah lepas semua, sepatutnya kalau dah lalui pintu tu, tutuplah pintu tu kan. Kalau laut tu dah lepas semua, Bani Israel semua dah jalan, Nabi Musa dah siap naik ke atas, sepatutnya laut tu dipukul kembali lah supaya dia ni tertutup kan. Ini tidak. Allah Ta'ala kata tak apa, tinggal watrukil bahra rahwan, tinggalkan laut itu begitu macam tu terbuka. Kenapa? Innahum jundum mughraqun. Kerana mereka itu tentera-tentera yang akan ditenggelamkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa itu tak tahu lagi bagaimana nak terjadi. Allah Taala tahu. Jadi sebab tu Allah Taala beritahu kepada Nabi Musa, biarkan laut macam tu, jangan pukul dia, jangan ubah dia, jangan tutup dia, biarkan dia begitu. Jangan sibuk-sibuk kau nak tutupkan laut tu, nak pukul kembali laut tu kan. Kenapa? Kerana Allah Taala ada plan dia, iaitu apa? Allah Taala wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala nak tenggelamkan semua sekali, iaitu Firaun dan juga tentera-tentera yang sedang mengikut Nabi Musa alaihi salam, dan mereka pun tenggelamlah. Kam taraku min jannatin wa uyun. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada itu ialah berapa banyak. Kam situ bukan maknanya berapa, tapi kam situ nama dia khabariyah li taksir, nama dia dalam bahasa Arab. Khabariyah li taksir ni maknanya khabar nak memberitahu betapa banyaknya. Jadi kalau ikut terjemahannya ialah maknanya alangkah banyaknya. Gitu. Alangkah banyaknya apa? Banyaknya sifat Allah. Kam taraku. Alangkah banyaknya apa yang ditinggalkan oleh taraku. Mereka tinggalkan. Siapa yang ketinggalan? Iaitu Firaun dan juga tentera-tentera dia. Mana habislah. Tentera-tentera dia, Firaun, semua orang besar dia, semua sekali mati dah. Jadi banyak sangat benda-benda yang mereka tinggalkan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, kam taraku. Apa yang mereka tinggalkan? Iaitu Allah sebut sini apa dia? Min jannatin wa uyun. Jannatin makna kebun-kebun. Kebun-kebun yang sangat banyak. Jadi kalau kita pergi ke negeri Mesir, memang kita nampak tanahnya subur. Sebab dia ada sungai Nil dan sebagainya, maka dia sangat subur situ kan. Tanahnya sangat subur. Kita pun boleh beli yang di sini kan. Sekarang kan kita nak beli buah limau, kita nak beli buah apa, memang subur tanah di negeri Mesir ni. Jadi sebab itulah pada masa tu pun dah subur dah. Jadi mereka tinggalkan, Allah Ta'ala kata berapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun dan juga uyun. Uyun tu maknanya mata air, air yang mengalir mengalir untuk mengalirkan kebun-kebun dan sebagainya. Kemudian tu wazuru' dan juga tumbuhan-tumbuhan, pokok kurmanya, pokok anggurnya, pokok apa, macam-macam pokok Kemudian wa maqamin karim. Maqamin tu setengah tafsir kata ialah apa itu, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang hebat, dan juga ada setengah ulama tafsir kata iaitu rumah-rumah mereka yang hebat, rumah-rumah, istana-istana dan sebagainya. Jadi maknanya harta mereka, tempat tinggal mereka, kenderaan mereka, semua sekali tu ditinggalkan. Jadi bagaimana? Tengoklah, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan boleh ubahkan. Allah Ta'ala boleh hancurkan satu kaum dengan kehebatan mereka, dan kemudian apa yang mereka tinggalkan tu
terpaksalah, wa na'matin, kanu fiha fakihin. Na'mah, dia ada dua perkataan, ada nikmah, ada na'mah. Na'mah tu maksudnya talazzuz, maksudnya na'mah tu maknanya kemewahan dalam kehidupan. Na'mah tu maknanya keseronokan mereka dengan kehidupan tu. Apa-apa yang mereka dapat, jadi mereka merasai kenikmatan sesuatu nikmat itu namanya na'mah. Tapi kalau nikmah tu ialah nikmat tu, iaitu pemberian Allah Ta'ala tu, itu nama dia nikmah. Benda tu nama dia nikmah. Tapi keseronokan merasai sesuatu kenikmatan itu namanya na'mah. Jadi kita ada na'mah ke sini. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni seronok sangat hidup, kanu fiha fakihin, mereka tu gembira sangat kan. Semua tu ke mana? Kazalika wa awrasnaha qauman akharin. Macam itulah Allah Ta'ala kata, kami wariskannya kepada kaum yang lain. Wariskan maknanya tinggalkan benda tu, dan kemudian benda tu, apa-apa yang mereka tinggalkan, kemewahan-kemewahan hidup mereka tu, pokok-pokok semua tu, kebun-kebun mereka tu diambil oleh kaum yang lain selepas daripada tu. Siapakah kaum yang lain ini? Ada satu pendapat kata ialah Bani Israel. Jadi Bani Israel, menurut satu riwayat ulama tafsir kata ialah selepas daripada Fir'aun ni dah mati, selepas tentera dia dah mati, jadi Bani Israel ni kembali semula ke negeri Mesir. Kembali semula dan menikmati kehidupan tu. Tapi lepas daripada tu mereka kemudian berlepas semula pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu pendapat lah mengatakan kauman akharin tu ialah kaum yang lain tu ialah Bani Israel. Ada satu pendapat lagi kata kaum akharin itu bukan Bani Israel, tapi orang lain yang datang ke negeri Mesir tu, Saki-Baki yang ada negeri Mesir, dan kemudian mereka menduduki negeri Mesir tu, dan mereka mendapat semua apa yang ditinggalkan oleh Firaun. Jadi itu dua pendapat lah. Jadi yang penting kepada kita ialah ayat ini secara umumnya nak katakan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni boleh menghancurkan sesuatu kaum tu, dan apa yang ditinggalkan oleh kaum tersebut akan diwarisi oleh kaum yang lain pula kan. Jadi kalau kita tengok sekarang lah juga, mungkin dalam bentuk moden, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk apa kan, kadang-kadang satu kaum yang lain pergi ambil satu apa yang diperoleh kaum yang lain, kemudian tu akhirnya dia belajar benda tu, kemudian ambil dan dibina semula teknologi di tempat lain kan, yang mana itu diwarisi oleh kaum yang lain. Seterusnya, fama bakat alaihimus sama wal ardu wama kanu munzorin. Allah Ta'ala kata fama bakat, tidak menangis. Siapa tak menangis? Alaihimus sama, langit tak menangis, wal ardu, bumi pun tak menangis. Kata-kata ini maknanya sini ialah matinya Firaun, matinya tentera Firaun ni tidak ada orang menangis pun. Tidaklah sebagaimana orang-orang yang hebat. Contohnya lah Umar bin Abdul Aziz, katakan khalifah kan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan juga ulama-ulama lain lah yang apabila mereka ni meninggal, mereka ni mati, maka mereka ini akan ditangisi. Kenapa? Kerana masyarakat menyayangi mereka, suka kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila menceritakan tentang kisah Firaun ni, Allah Ta'ala berkata, iaitu fama bakat alaihi mussama wal ardu. Bumi tak menangis, langit pun tak menangis. Dia nak menunjukkan, nak menggambarkan apa? Betapa hinanya kematian itu tidak disukai. Maknanya bukan kematian tidak disukai, kematian itu disukai. Biar matilah, kata. Biar matilah. Jadi kita ni kan, sebagaimana kata seorang ahli Arab yang masyhur, Ahmad Syauqi, dia buat satu kata-kata yang indah. Dia kata, ketika kita dilahirkan ini, orang semua ketawa, tapi kita menangis. Baby kan, kita masih kecil kan, kita menangis. Sebab apa? Bila kita menangis tu maknanya kita hidup, dan kita itu boleh berbunyi lah, dan orang semua ketawa, suka hati lah. Semua suka hati, bidan suka hati, mak suka hati, ayah suka hati dan sebagainya. Tetapi oleh kerana itu, dia kata, hiduplah kamu di atas muka bumi ini dengan berjasa kepada manusia, supaya apa? Supaya nanti bila kamu mati, kamu akan kamu akan menangis, kamu akan ketawa, dan orang semua akan menangis. Terbalik kan, maknanya kenapa orang akan menangis dengan kematian kita? Kerana bila kita pergi, kita meninggalkan jasa, dan orang akan menangisi kerana kita telah pergi. Ada orang bila dia mati, orang ketawa, orang suka, biar matilah dia. Sebab apa? Biar mati. Sebab orang gembira pemergian dia. Ada orang sedih pemergian dia. Jadi orang-orang yang berjasa, orang akan sedih dengan ulama-ulama, sultan-sultan yang bagus kan, dan juga khalifah-khalifah yang bagus kan. Orang akan sedih dengan pemergian dia. Jadi begitulah kita ni kan.
Begitulah kita ni hidup di atas dunia ni kena macam tu. Janganlah jadi seperti Firaun ni, fama bakat alaihi sama wal ardu. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa makanu munzorin, dan kemudian dia itu makanu munzorin, dia tidak diberi tempoh. Apa maksud tidak diberi tempoh? Tidak ditunggu-tunggu lagi, iaitu dia akan diseksakan tepat pada masanya. Memang Allah Taala tak beri lagi masa untuk bertaubat kepada dia. Dan Firaun tu sebagaimana disebut dalam Quran, dia nak bertaubat semasa nak mati dah. Tapi nak bertaubat semasa nak mati tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua Nabi SAW sebut kalau berlaku tak diterima lagi taubat. Yang pertama, naiknya matahari dari sebelah barat. Yang keduanya, apabila nyawa dah sampai kepada yugharghir, dia kata ni sampai kepada halqum ni nyawa dah nak mati dah, hampir-hampir dekat nak mati sangat dah, samalah tu seperti Firaun tu. Jadi dekat nak mati baru nak bertaubat, nak berkata baru Tuhan ialah Musa, Tuhan yang benar adalah Musa, bukan aku. Pada masa tu Allah Taala tak terima lagi. Jadi Allah SWT kata wa makanu munzarin wa laqad najjayna bani Israila minal azabil muhin. Allah Taala telah selamatkan Bani Israel, iaitu umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Kemudian min Firaun, selamat daripada Firaun, innahu kana aliyan minal musrifin. Firaun tu Allah Taala kata dia ni alian, dia ni melampau, dia rasa dia ni tinggi. Alian tu tinggi, musrifin musrifin, iaitu melampaui batas sangat, lah lebih jahat dia kan. Kemudian walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin, dan kami telah pilih mereka. Allah Taala kata ikhtarnahum, kami pilih mereka. Mereka di situ ialah Bani Israel. Ala ilmin, kerana dalam pengetahuan Allah, melalui pengetahuan Allah, Allah tahu kenapa dia pilih Bani Israel. Jadi kalau kita tak tahu, kita janganlah persoalkan kenapa Allah Taala pilih Bani Israel. Dan Allah Taala tahu. Allah Taala tahu kenapa dia pilih Bani Israel itu dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu macam mana ini dan sebagainya. Dan kemudian Allah Ta'ala kata apa itu? Iaitu seterusnya alal alamin, ke atas alam ni. Ke atas alam ni maksudnya ialah alam pada ketika itu, ke atas dunia pada ketika itu. Bani Israel ini dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang akan berdakwah, menerajui dunia, membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah seperti kita ini, iaitu apabila datang Nabi Muhammad SAW, dah habis tugas Bani Israel. Sekarang ni tugas Bani Israel dah berpindah kepada tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ambil alih, kemudian berpindahlah kepada umat Nabi Muhammad untuk menerjui dunia ini sampai hari kiamat. Jadi kita semualah sebagai umat Nabi Muhammad sepatutnya merasai dan fahamkan sebenarnya tugas kita ini ialah menyambung apa yang telah diberikan amanah oleh Allah kepada Bani Israel dulu. Dan sekarang Bani Israel tidak melaksanakannya. Jadi kita sekarang jangan jadi seperti Bani Israel. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala banyak cerita pasal Bani Israel. Permulaan Al-Quran lagi dah ceritakan apa? Iaitu peralihan. Bukan peralihan tugas, bukan peralihan kerja. Maknanya dulu jawatan dah tak ada dah, dia dah bersara, bukan. Tapi peralihan amanah. Amanah itu dipegang oleh Bani Israel dulu, sekarang tidak ada. Kenapa apa? Kerana mereka ni tengok dengan perangai bila berlaku kisah lembu. Jadi sebab tu nama surah Al-Baqarah, surah itu adalah surah nak menceritakan tentang peralihan. Peralihan amanah daripada Bani Israel kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Kemudian Allah Taala kata kami berikan kepada mereka ini, kepada Bani Israel ini apa? Ayat, tanda-tanda. Ulama tafsir kata tanda-tanda ini di antaranya contohnya ialah terbelahnya laut. Jadi mereka nampak depan mata mereka sendiri kan, laut tu terbelah, dan kemudian Firaun tu mati dalam tu. Dan kemudian tu apa lagi? Allah Ta'ala berikan kepada mereka al-manna, as-salwa, dan macam-macam lagi. Kemudian beri mata air lagi kepada mereka ketika di padang pasir kan, untuk mereka minum. Macam-macam benda Allah Ta'ala beri kepada mereka. Jadi itulah dia kata ayat. Wa atainahum minal ayat ma fihi bala'um mubin. Semua tu adalah menjadi bala. Bala tu bukan bala. Bala bahasa Melayu ni lain. Tapi bala situ maknanya ialah ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Nak tengok siapa? Siapa yang okey, siapa tak okey. Siapa yang masih tetap kekal beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya sebagaimana kita baca dalam tempat-tempat lain, iaitu Allah Taala beritahu bahawa hanya sikit saja di kalangan mereka ini yang bersama dengan Nabi Musa. Seterusnya sampailah kepada mereka ni pergi ke Baitul Maqdis. Mereka kata apa bila Nabi Musa ajak mereka pergi ke Baitul Maqdis, mereka kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna
qaidun, dia kata. Kamu pergilah Musa dengan Tuhan kau. Tuhan kau, dia kata, bukan Tuhan kita semua. Bukan Allah tu Tuhan kita. Dia kata Tuhan kau, kau pergilah dengan Tuhan kau untuk berperang tu kan. Kami nak duduk sini, dia kata. Kami nak duduk sini, nak duduk sini, nak duduk sini. Bukan Allah Ta'ala beri kepada kamu suruh kamu ni tinggal di sini. Ini dalam perjalanan sahaja. Jadi begitu marahnya Allah Ta'ala lah kepada mereka ni kan. Jadi itu balak. Inna haula'i la yaqulun. Kemudian Nabi Musa Inna haula'i, sekarang ni ayat 34 kita sambung sampai kepada ayat 34. Sebenarnya ni kita sekarang telah berpindah kepada apa? Iaitu berpindah kepada kata-kata orang Quraisy pula. Dah habis dah cerita Bani Israel. Sekarang pergi kepada orang Quraisy. Apa yang orang Quraisy katakan? Iaitu inna haula di sini ialah orang-orang Quraisy tu la yaqulun, akan berkata kepada kamu wahai Muhammad, in hiya illa mautatunal ula. Mereka berkata, hidup kita ni kata tak ada, inilah last hidup kita, dan kemudian mati kita itulah satu-satunya mati. Tak ada dah lepas ni. Maknanya satu-satunya mati, maksudnya selepas ni tak ada hidup lagi. Muhammad, itu dia kata in hiya illa. In tu maknanya tidak adalah melainkan. Illa, tidak adalah melainkan. In bukan sesungguhnya. In situ maknanya tidak, kata tidak adalah. Wama nahnu bimunsyarin, kami tak dibangkit-bangkit pun, dia kata tak ada pun. Itulah isu dia yang berlaku di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy dan juga umatnya dengan manusia-manusia di depannya. Dan kita juga menghadapi benda yang sama kan, iaitu oleh kerana manusia ni tak yakin bahawa dia akan hidup kembali, akan ada pembalasan selepas mati ni, akan dibangkitkan kembali. Sebab itulah manusia ni jadi jahat, sebab itulah manusia ni jadi engkar. Kemudian fa'tu bi ayah, Allah Ta'ala katakan fa'tu bi abaina, minta maaf, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Dia kata apa? Tak ada pun dia kata. Kalaulah kata ada mati ada hidup kembali, ada mati ada hidup kembali lepas tu, mana? Cuba bawa tu datuk nenek kita, dia kata. Abak kita maknanya bapak-bapak kita, maknanya moyang-moyang kita yang telah mati itu, cubalah bawa kembali, dia kata. Fa'tu in kuntum shadiqin, kalau kamu ni benar. Ahum khairum. Jadi Allah Ta'ala kata kepada mereka, adakah mereka ni lebih baik ataupun kaum tubba, ataupun kaum tubba. Kaum tubba ni apa? Tubba ni sebenarnya adalah gelaran kepada raja-raja ataupun orang-orang besar di negeri Yaman. Sebagaimana kita tahu kalau gelaran kepada raja-raja di negeri Mesir itu nama dia Firaun. Kalau gelaran raja-raja di Parsi itu nama dia Kisra. Kalau gelaran kepada raja-raja di Rom, nama dia Kaisar dalam bahasa Arab kan. So ada Kaisar, ada Kisra, dan kemudian ada Tubba. Sini Tubba tu raja-raja hebat di negeri Yaman. Jadi Allah Subhanahu Taala kata sini, kenapa Allah Taala kaum Tubba? Kerana negeri Yaman ini masyhur berada dalam negeri Arab. Di bawah dekat dengan hampa, dan mereka ni selalu pergi ke Yaman dan juga Syam. Jadi mereka tengok kan kehebatan negeri Yaman ni, ada sahabatnya, ada macam-macam peninggalan-peninggalan dulu. Jadi mereka ni kuat. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala membuat perumpamaan di sini. Allah Ta'ala kata, kamu ni lebih hebat ke ataupun kaum Tubba? Kaum Tubba tu boleh bina macam-macam kan. Boleh bina sadu ma'arid kan, boleh bina empangan besar, boleh bina. Kamu ni buat apa? Ada apa? Jadi kamu ke lebih kuat? Tak. Of course lah mereka tu lebih kuat. Kaum Tubba tu lebih kuat. Wallazina min qablihim, dan juga sebelum daripada kamu. Kaum Samud ke, kaum Soleh ke, kaum apa kan, semua tu. Kemudian ahlaknahu, semua tu kami hancurkan. Jadi kalau semua tu mereka yang lebih hebat tu kami boleh hancurkan, kamu ni apa sangat? Itulah Allah tak nak katakan innahum kanu mujrimin. Semua tu mereka dihancurkan kerana apa? Kerana mereka tu mujrim. Mereka tu jahat. Jahat apa? Iaitu mendustai Allah Ta'ala. Mereka tak terima dakwah Nabi-Nabi. Jadi itulah kejahatan mereka. Kemudian wama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala kata, kami tak jadikan langit, dunia ni dan juga apa dia di antara keduanya. Maknanya semua benda lah. Awak fikir Allah Ta'ala jadikan semua benda ni sia-sia ke? Tak ada sebab. Maksudnya tidak ada sia-sia macam tu, suka-suka hati saja. Tak ada kerja apa-apa. Tak, ada tugas. Ada tugas. Kalau kita fahamkan tugas kita sebagai orang Islam, diajarkan bahawa tugas kita apa? Iaitu menjadi hamba Allah dan juga menjadi khalifah Allah atas muka bumi ini.
Menjadi hamba Allah artinya ialah kita mengabdikan diri, kita hanya tunduk, kita hanya mengikut semua peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala beritahu kita mesti buat, kita buat. Apa yang Allah Taala minta kita supaya jangan buat, kita jangan buat. Itu maksudnya, itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah kita menjadi khalifah. Khalifah artinya ialah kita mesti mengambil syakna. Kita tak boleh biarkan kalau ada orang-orang sesat atas dunia ni. Kalau ada orang tak mendapat hidayah, kalau ada lagi orang ini tak mendengar, tak mendengar Islam, bukan mendapat hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya kalau ada orang tak mendengar lagi dakwah ni, kalau ada orang tak dengar lagi kebenaran, kalau orang tak nampak lagi, kita mesti ceritakan kepada mereka. Itu kerja kita kan. Tak kira dalam berbagai bentuk kan. Tempat kerja kita, tempat mengajar kita, tempat belajar kita, tempat di mana-mana sajalah kan. Di mana-mana saja ada manusia yang tak faham Islam, kita perlu ceritakan dalam semua bentuk, dalam apa-apa saja bentuk. Tunjukkan kehebatan Islam, tunjukkan kemuliaan Islam dan sebagainya. Itulah kerja manusia. Itu nama dia Al-Khalifah. Sama ada dengan menegakkan negara, menegakkan kerajaan, dengan membuat peraturan yang terbaik dan sebagainya. Itu semua adalah cara-cara untuk menjadi khalifah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, kami tak jadikan semua itu sia-sia. Ada sebab, adalah dia punya kerja-kerja masing-masing tu, tugas-tugas. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Allah sebut situ, kami tak ciptakan dia melainkan dengan al-haqqi. Al-haqqi itu kita dah sebut dulu sebelum daripada ni. Dengan kebenaran artinya adalah untuk menzahirkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran. Kemudian walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi ramai masalahnya ialah ramai manusia tidak tahu. Jadi setakat itulah saja kita pada hari ini. Minta maaf terlebih 3 minit terlebih 2 minit. Jumpa lagi insya-Allah esok hari, pagi esok pukul 6 pagi sehingga pukul 6.30 pagi setiap hari kecuali hari Ahad insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.